Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wartawan tanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ceria bersama kami di Wanita hari ini untuk tanggal 23 Mei 2023. Hari ini hari Selasa, kami kembali untuk siaran tengah hari anda. Apa khabar? Ya, saya seorang je tahu kenapa saya gelak bila sebut pasal tanya itu. Itu kita inside joke kita lah ya. Okey, apa-apa pun kami harapkan hari anda pada hari ini ceria-ceria sahaja, happy-happy sahaja. Terutamanya bila hari ini adalah hari Selasa dan seperti biasa di Wanita hari ini kami akan live di foyer Seri Pentas yang mana mestilah ada menu best yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau kita tengok kat depan ni tak tahu nak pilih yang mana satu kalau nak rasa ni. Tapi tak apa, kita nak rasa bersama dengan anda kejap lagi. Sebelum tu kita nak kongsikan antara perkembangan terkini, isu semasa yang mungkin membimbangkan kita sebagai ibu bapa ni, yang mana kes jangkitan HFMD lepas paras amaran nasional. Bercakap mengenai HFMD ni Yana, semalam anak saya di tempat mengaji beliau memang dah cikgu cakap awal-awal siapa yang kelas sekian ini jangan datanglah sebab ada kes yang jadi. So saya ingat macam ini mungkin kes terpencil. Hari ini sebenarnya tidak, sebenarnya dia dah melebihi paras amaran nasional, dah semakin serius lah. Betul, ini sangat-sangat membimbangkan kepada ibu bapa. Jadi kami nak berkongsi antara langkah pencegahan penyakit HFMD yang semakin berleluasa sekarang ini. Antaranya adalah seperti ibu bapa perlu peka keadaan anak-anak seperti tanda dehidrasi, letih tidak bermaya, bibir terlalu kering dan kurang kencing, serta muntah berterusan, tak mahu makan atau minum ataupun kerap merengek. Sebab ini sebenarnya antara pentanda bayi dalam kesakitan. Dan selain daripada itu, kita juga digalakkan untuk bersihkan permainan dan juga lantai, terutamanya tandas menggunakan pencuci berasaskan klorin untuk membunuh kuman. Itu mungkin peranan daripada ibu bapa. Kalau mungkin yang menghantar anak-anak di pusat asuhan ataupun pengendali pusat asuhan, tadika atau apa-apa sahaja, kena sentiasa memastikanlah setiap daripada kanak-kanak ni dalam keadaan yang baik. Kalau sekiranya ada antara simptom-simptom awal ni, cepat-cepatlah hubungi ibu bapa mereka, ataupun kalau dah banyak sangat kes tu terus laporkan di pejabat kesihatan daerah. Betul, dan kakak saya sendiri pun dia adalah seorang orang kata vice principal untuk sebuah pusat penjagaan kanak-kanak ni, okey. Dan dia selalu memberitahu kepada saya sekiranya ada satu ataupun dua kes sekalipun sekolah diarahkan untuk terus tutup. Sebab perkara ini adalah sangat-sangat bahaya, sebab HFMD adalah sejenis penyakit yang sangat cepat merebak, khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Jadi harap kita semua caknalah tentang kes ini. Dan juga terus menjaga kebersihan lah. Okey, itu berkenaan dengan isu semasa yang nak kongsikan. Kita berbalik kepada isu makan-makan kita, yang mana hari ini kita suka lah. Awak suka juga kan? Suka juga. Sebab apa hari ini simple sebenarnya. Ini pasti ibu bapa di rumah sana seronok juga nak dengarkan antara perkongsian berkenaan dengan aneka bubur. Betul tu. Dan di hadapan kami berdua sekarang ni memang kecoh air liur dibuatnya. Okey, kalau anda tanya saya kan, saya memang suka sangat-sangat bubur berlauk. Terutama sekali kan bila lauk yang kita padankan dengan bubur nasi tu sendiri adalah seperti limpa, paru, lepas tu ada sambal sedikit. Itu pun dah cukup buatkan kita terliur sebenarnya. Dan banyak sebenarnya kita nak kongsikan. Kalau macam saya memang suka bubur yang panas-panas, nak masa tengah hujan, malam-malam kan, ada pula telur masin, ada lobak masin. Tak apalah. Boleh buat gaduh lah kalau tak dapat. Ni penat dah cerita sebab rasa macam lapar pula. Tapi sebelum tu kita nak bawakan anda saksikan kompilasi TikTok berkenaan dengan aneka bubur. Jom.
aku tiada ganti. Aku harap kau tak lari dari diam dalam hati. Aku setia tak menipu. Aku harap kau percaya. Aku dah cuba sehabis mampu. Now aku dah percaya, aku tak percaya. Kau terima aku walau aku tiada apa. Jangan kau senyum, risau aku tak terdaya. Bila dengan kau macam hari-hari raya. Yeah. Relax on my skin. This is love. Aneka menu bubur itu menu yang akan kami bawakan pada hari ini dan Fatin sebenarnya tak kira lah bubur savory ataupun manis, bubur ni sebenarnya dikategorikan sebagai comfort food. Betul. Sebab apa? Kalau kita makan tu kita akan rasa kenyang yang berpanjangan dan juga dia boleh membantu juga dalam memberi tenaga, memperbaiki kita punya jantung dan sebagainya. Senang cerita ni sesuai lah untuk ibu-ibu di rumah kalau rasa macam malas nak masak, bukanlah malas, macam hari ini nak ada me time sikit. Kita boleh buat bubur berlauk ataupun apa sahaja jenis bubur. Kalau bubur manis, apa kegemaran Fatin? Oh, kalau bubur manis yang macam dessert sebenarnya lah. Saya ada banyak tapi yang paling saya suka adalah bubur pulut hitam. Awak sedapnya. Saya suka tapi saya lagi suka bubur jagung. Okey. Kalau anda pula, apa antara menu bubur kegemaran anda? Mungkin nak share resepi sekali? Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkan sahaja di ruangan komen di bawah. Kita nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Aneka Bubur. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Tadi kita dah janjikan kita nak tunjuk pelbagai aneka bubur nasi. Ini stesen pertama lah kita nak bawakan. Kita nak memperkenalkan tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Puan Nurul Farhana Rozali. Apa khabar? Baik. Bersama dengan suami Encik Jamal. Okey. Hari ini apa nak kita kongsikan dengan penonton ni? Kita tahu bubur nasi tapi apa agaknya orang kata keistimewaan daripada Puan Nurul punya bubur nasi sebenarnya? Bubur nasi ni depan sikit. okey. Bubur nasi ni apa yang istimewanya kita ada 12 jenis pilihan lauk yang disajikan. So daripada yang tak pedas sampai hingga ke pedas. So daripada peringkat umur baby yang boleh makan sampai ke golongan warga emas boleh makan juga. Semua boleh makan juga. Mungkin Encik Jamal boleh juga kita nak kongsikan demonya adalah sambal telur puyuh. Sambal telur puyuh ni yang mana akan disekalikan ataupun dimakan dengan bubur nasi itulah. Tapi kalau kita tahu ini nampak ada kelainan sikit kan sebab dia ada pedas-pedas sikit. Ada pedas. Kenapa agaknya memilih untuk ada salah satu daripada lauk tu sambal telur puyuh? Macam kita orang Malaysia ni semua orang makan telur. Betul. Lepas tu kita target sebab telur ni budak-budak pun makan, warga emas pun makan dan tekstur dia lembut. So untuk orang yang sakit terlantar pun boleh makan juga. Maksudnya ada pilihan lah untuk mereka. Untuk mereka makan. Okey, kalau kita nak kongsikan juga di bubur nasi berlauk ni, tadi kita dah kongsikan ada 12 lauk. Tapi kan antara 12 lauk ni mana satu yang menjadi pilihan pelanggan selalunya? Sambal paru. Sambal paru. Ini paling istimewa. Paling. Tapi saya nampak dia kulit ayam lah. Kulit ayam rangup. Wow, ini kalau makan panas-panas dengan bubur ni sedap ni. Memang sedap. Okey, dan ada juga ni pergedil. Bergedil ayam. Bergedil ayam. Ayam ni untuk best seller untuk kanak-kanak. Okey, memang tak pedas dan juga sedap lah sebab dia ada daging-daging sikit kan? Betul. Alright. Okey, Encik Jamal, kita dah masukkan sambalnya tadi, kita dah masukkan bawang, betul? Okey, ini kita nak sediakan sambal. Sambal telur puyuh. Okey, kalau kita selalunya kan kita nak sediakan makanan-makanan ini, kita akan sediakan panas-panas ataupun bagaimana? Panas-panas. Kita subuh-subuh tu kita dah masak. Kita masak, lepas siap kita terus keluar. Itu menarik. Sebab apa memang bubur ni dia punya orang kata seronoknya bila makan panas-panas kan. Lauknya pun nampak fresh dan sebagainya. Selain daripada aneka bubur dan juga 12 lauk-lauk yang disediakan, apa lagi yang ada di bubur nasi berlauk? Kita pun ada jual juga nasi berlauk. Macam kita buat nasi bajet semula. Nasi bajet? Untuk golongan-golongan. Sebab kita jual dekat kawasan perumahan. So macam mak-mak yang tak sempat untuk masak boleh singgah, macam ada anak dewasa. So kenapalah kita tak berjiran? Kalau tak senang saya. Okey, dan kita nak tahu jugalah kalau nak menyediakan bubur tu mungkin ada tips juga untuk nak dapatkan bubur yang mungkin boleh tahan lama
aroma yang sangat-sangat sedap untuk dimakan. Yang specialnya bubur nasi kami tu, kami tak gunakan MSG. Okey. Kami gunakan air rebusan ayam. Kita masak bubur tu, kita letak isi ayam. Okey, itu nak bagi dia apa? Rasa lebih meresap ayam dia. Okey. So boleh dikategorikan bubur sihat lah. Tak ada MSG apa semua. Dan juga boleh dimakan tak kira umur macam tadi, Nurul kongsikan tadi tu. Okey, dah kita nak tunggu dia menggelegak sedikit. Sambal ni sebenarnya kalau dekat jualan kami, sambal ni kita masak lebih kurang 3 jam. 3 jam kenapa tu? 3 jam. Kita gunakan api yang perlahan. Oh, sebabnya dia akan jadi tekstur senyum macam je ni. Dia nak bagi dia sampai nampak color dia sebegini. Dan tahan lama. Okey. Sambal ni kalau kita letak dekat luar yang bertutup lah, boleh tahan dalam 2 ke 3 hari. Oh wow. Walaupun kita dah campurkan dengan telur puyuhnya. Tak. Sambal sahajalah. Sambal sahaja. Okey. So jadinya selalunya akan dimasak pagi untuk kita dapatkan lauk yang segar lah, yang fresh lah kan. Kita dapat fresh. Okey. Dan juga boleh kongsikan juga tak kalau mungkin penonton di rumah cakap tak sabarnya nak makan ataupun di mana mereka nak dapatkan bubur berlauk daripada Nurul ni? Saya dengan suami berniaga di pinggiran Batu Cave. Okey. So kalau untuk lihat media sosial kami boleh pergi ke bubur nasi berlauk _ Okey, bubur nasi berlauk _. Jadi kalau mereka pergi sana adalah Nurul dan juga Abang Jamal. Kalau nak senang kontak kami, call saya nombor 011-1008-9590. Okey, itu selesai berkenaan dengan stesen pertama kita, bubur nasi berlauk. Mereka ada 12 lauk kesemuanya. Boleh dapat inspirasi daripada perkongsian hari ini. Kejap lagi kita akan kongsikan hasil daripada sambal burung puyuh tu. Tapi saya nak powerkan perhatian anda untuk kita terus bersama dengan rakan saya Yana yang telah pun bersedia di sana. Yana, apa yang menarik? Masa? Slow okey dah. Tak apalah, jadi kita tukar yang tu. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adanya. Wanita hari ini. Lebih menarik adalah komen dari rakan kita di Facebook, iaitu dia kata, saya kalau makan bubur berlauk teringat kenangan dengan cinta lama awak lah, Kak Mah Kampung Baru katanya. Dan tahu tak siapa yang komen ni? Tak lain tak bukan Kak Ngah kita. Kau main ya, dia mengimbau kenangan bersama kekasih lama ke tu? Okey, baik, seterusnya Yana bersama dengan Chef Asma, yang mana hari ni Chef Asma ada sesuatu menarik, tertarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda semua. Apa khabar, Chef? Baik. Sihat ya? Okey, sihat. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini. Dan hari ini saya tengok wah sedapnya menu yang nak dikongsikan ni, Chef. Mungkin Chef boleh mulakan. Apa kita nak buat ni, Chef? Okey, hari ni kita buat dessert red ruby ataupun dessert sengkuang Cina santan berkrim saji. Red ruby ataupun sengkuang Cina santan berkrim saji. Okey, Chef, mungkin boleh mulakan dengan apa sebenarnya antara bahan-bahan yang diperlukan, Chef? Okey, bahan-bahan yang diperlukan sengkuang Cina. Inilah bentuk sengkuang Cina tu. Kalau siapa yang tak pernah tak pernah tengok kan, inilah dia rupanya sengkuang Cina ni. Okey, selepas tu apabila sengkuang Cina tu dikupas, dapatlah macam ni. Dan lepas dikupas kita akan potong cube. Okey, lepas potong cube dah bersihkan, potong cube, lepas tu direndam dengan pewarna merah sekejap ya. Ini dia punya proses dia ya. Okey, one by one Chef dah tunjukkan. Selepas tu kita akan salupkan dengan tepung ubi. Lepas salut dengan tepung ubi dan tapis menggunakan macam inilah nak buangkan tepung, dapatlah macam gini. Oh, teksturnya jadi begini terlebih dahulu Tapi ni belum berakhir. Belum berakhir ya. Sementara tu kita rebuskan air sebab kita perlu rebus dahulu. Okey, air ni sengkuang Cina yang kita dah nampak dah macam red ruby dah kan. Dengan tepung ubi tadi. Lepas tu kita akan rebuskan sekejap. Sampai dia orang kata timbul, bermaksud dia dah dah masak lah. Dan berapa lama biasanya untuk ditimbul? Lebih kurang dalam 8 minit macam itulah. Okey, baik. Jangan terlalu lama, betul? Kalau tak dia akan jadi terlalu lembik. Ya, betul. Okey, jadi lebih kurang 8 minit bila dia dah timbul tu dah boleh angkat dan inilah hasilnya. Betul, Chef? Ya, inilah hasil dia yang dah siap ya. Inilah red ruby-nya. Ya. Cantik betul macam ni kan. Okey. Nampak ni ya. Dan untuk
krimnya, Chef. Mungkin Okey. Chef boleh kongsikan kebiasaannya untuk buat krim ni yang dimakan bersama dengan sengkuang Cina ni, adakah lebih baik kita menggunakan santan ataupun creamer cair? Kita macam untuk krim kita menggunakan santan krim kelapa saji ya. Saya suka gunakan krim kelapa saji ya. Jadi dan kalau untuk buat dessert macam Red Ruby ni saya campurkan separuh santan creamer cair saji, okey. Saya akan campur sikit supaya dia untuk menambahkan lagi rasa lemak berkrim. Okey, maknanya santan dan juga creamer cair saji ni campurkan bergabung sekali. Okay, kalau ikut nisbah dia satu nisbah setengah lah. Bermaksud kalau kita gunakan yang ni 800 ml dan creamer cair saji 400 macam tu dan tambahkan sedikit air. Okey, kita akan tunjuk. Yang ni nampak dia dah dia dah nak menjadi dah sedikit kan? Tapi mungkin kita berikan sedikit lagi masa, betul? Okey nampak ni dah. Okey, cantik. Okey, nampak dia dah ni dah. Baik. So, kita angkat. Chef, biasanya kan Chef untuk buat Red Ruby ni kan, kalau Chef secara peribadi, Chef lebih suka gunakan santan ataupun gunakan creamer ataupun macam tadi Chef kata memang campur. Tetapi sebenarnya preference Chef yang mana? Saya lebih suka gunakan santan. Okey ya. Gunakan santan krim kelapa. Okey ya, sebab dia lagi berlemak, lagi berkrim lah. Okey. Sekarang ni kita nak buat dia punya proses untuk buat kuah dia creamer dia. Ya. Okay. Nampak macam sedap je, belum siap pun kita dah nampak. Okey, sekarang ni saya akan letakkan santan krim kelapa saji. Okey. Ini memang kita guna kalau kotak ni yang satu kotak terus lah ya? Ya, satu kotak. Sebab santan krim kelapa ni ada 200 ml sahaja ya. Kalau menggunakan santan yang biasa ni, saji coconut milk biasa ni 1 liter dan 200 ml. Ada dua ni lah. Oh, ini kita guna 2 kotak. Sebab kita banyak kan. Nak guna 1 kotak pun boleh, tak ada masalah ya. Okey, baik. Dan creamer cair saji ni berapa yang banyak? Yang ni tadi 400. Jadi kita pakai 200 je lah, separuh sahaja. Ya, separuh sahaja. Yang ni nanti perlu tambah gula lagi ke? Tambah gula sedikit. Tambah gula sedikit. Yang ni kita biarkan dia di atas api berapa lama tu, Chef? Lebih kurang dalam 5 minit je sampai dia nampak mendidih, naik wap cukup. Lepas tu tambahkan gula ya, secukup rasa lah ya. Tapi resepi boleh dapatkan di social media saji ya. Okey, ni kalau nak guna brown sugar pun boleh kan, Chef kan? Boleh ikut cita rasa kita sebenarnya ya. Tapi yang pastinya kena letak santan saji. Santan dan juga creamer cair saji. Masukkan garam sikit, dia rasa lemak-lemak. Tak susah sebenarnya nak siapkan juadah Red Ruby ni. Dan sedikit Chef mungkin boleh kongsikan tips kalau kita gunakan buah-buahan. Kalau saya lihat di sini kita ada kelapa, kita ada nangka. Macam mana kita nak memastikan kesegaran buah-buahan ni berpanjangan? Okey, sekarang ni kita biasanya kalau dah potong halus-halus macam ni, okey ya, ini tips untuk buat bisnes ataupun untuk kat rumah ya sendiri ya. Ini tips ya. Tip orang bisnes. Okey. So, rahsia sebenarnya tips ni tau. Okey. Dia potong halus-halus, rendam dengan air gula ataupun sugar syrup. Okey, rendam dengan air gula ataupun sugar syrup lah So, lepas tu dia akan segarlah, boleh tahan lama Sama juga dengan kelapa muda pun. Semuanya rendam dengan air gula. Okey. Sama juga dengan Red Ruby pun semua rendam dengan air gula. Okey, baik. Dan sambil kita nak menunggu creamer cair dan juga santan saji ni masak di atas api untuk dijadikan gu bersama dengan Red Ruby ni. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Chef Asmat dan juga Saji atas perkongsian menu Red Ruby yang saya rasa balik ni saya nak buat. Okey, macam ni. Saya ada kat sini ya. Okey, ini ya. Nampak hias dia ya. Red Ruby, santan, okey, dan santan saji dan hiasan dia lah dan kita boleh makan letak ais, okey ya. Okey, ini orang kata kalau saji kan untuk mak mentua, mesti dia bertambah sayang. Okey, baik, sekejap lagi saya nak cuba Red Ruby hasil air tangan Chef Asmat bersama dengan santan saji dan juga creamer cair saji. Tapi sebelum tu Chef suka bubur apa? Saya suka bubur nasi. Wah, itu kata Chef. Chef suka bubur nasi. Apa pula pandangan orang ramai tentang bubur kegemaran mereka? Jom kita saksikan video yang telah disediakan oleh wartawan kami Syikin. Jom kita saksikan. Apa pandangan orang ramai? Wanita hari ini di sama
wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum semua penonton wanita hari ini. Okey, hari ini Syikin dah habis kerja. So rasa macam nak lunch benda-benda yang light-light sikit. So rasa macam nak makan bubur lah. So apa kata you guys, teman Syikin pergi cari satu kedai bubur ni dekat Sri Rampai. Tadi Syikin baru check dekat Instagram. Katanya dekat Rampai Business Park. So jom teman Syikin pergi ke Rampai Business Park mencari bubur. Bubur adalah makanan yang mudah dihadam. Ia kebiasaannya menjadi pilihan makanan bagi mereka yang kurang sihat kerana mudah dimakan. Terdapat pelbagai jenis bubur, dari bubur manis hinggalah bubur nasi. Dahulu bubur nasi biasanya dimasak kosong bersama hirisan ayam atau daging. Bagaimanapun, cara penyediaan bubur kini telah dipelbagaikan dengan variasi hidangan bersama lauk pauk yang lain. Malahan, kini menu bubur juga boleh dijual untuk dijadikan sumber rezeki. Okay, sekarang kita dah sampai ke Rampai Business Park. So, saya dah nampak kedai bubur tu dekat situ. So, jom ikut saya. Kita tengok apa lauk-lauk yang ada dekat sana. Jom. Kedai bubur berlauk yang terletak di Sri Rampai dan juga Taman Melawati Kuala Lumpur ini telah beroperasi sejak 2018. Pelbagai jenis lauk pauk boleh dipilih oleh penggemar bubur berlauk seperti sambal lobak asin, inoki goreng tepung, sambal puyuh dan kangkung belacan yang mampu membangkitkan selera. Okey, inilah kedai bubur yang saya masukkan tadi dekat Sri Rampai Business Park ni. So hari ni saya nak try lah. Okey, saya tak makan pedas. Mana yang Kak nak recommend saya? Yang tak pedas ni lah. Okey, itu dia tadi antara misi mencari bubur nasi daripada Syikin. Tadi dia minta bubur tak nak pedas. Tak nak. Saya nak bawakan untuk anda bubur pedas Sarawak untuk stesen yang ketiga ini. Kita bersama dengan Puan Norisa Mahidin daripada Lapis on the Go. Puan Noris sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, ini lain sikit lah. Selalu kita bawakan bubur tadi di Sri Rampai, di ibu kota. Ini kita terbang jauh sikit di Sarawak. Kita nak bawakan antara kelainan bubur Sarawak ni. Dan juga dia ada sedikit kepedasan. Mungkin Puan Noris boleh kongsikan. Dia tak pedas pun. Dia cuma pakai cili kering yang tak pedas. Dalam dia punya bumbu. So bila kita nama je bubur pedas tapi dia tak pedas pun sebenarnya. Dia cuma pakai cili. Faham. Okey. Apa agaknya bahan-bahan yang digunakan untuk kita nak hasilkan bubur pedas Sarawak ni? Okey, bahan utama dia yang ni, bumbu pedas. Okey, bumbu apa yang ada? Apa isi kandungan dia? Actually dalam isi kandungan ni ada bawang, ada halia, ada lengkuas, ada kunyit. Lepas tu ada serai, apa yang rempah-rempah tu semua kita akan blendkan sekali. Untuk bawang dengan yang mana yang bahan basah tu kita akan keringkan dulu. Macam zaman dulu-dulu dia keringkan menggunakan cahaya terik. Matahari. Tapi sekarang kan kita teknologi dah ada. Kita guna yang mesin dehydrate tu. Okey, benda tu kita boleh gunakan untuk buat bumbu. Tapi nak buat bumbu ni memang kena jiwa yang kental lah. Maksudnya kena banyak bersabar lah. Proses yang sangat panjang. Okey, tapi tak apalah untuk hasil yang sedap. Kita korban sikit lah. Tapi ini sebenarnya bahan asas yang kita akan gunakan hari ini. Kita hanya perlu untuk barang-barang ataupun kita kena campurkan dengan beras tu sekali? Actually kita blend sekali dengan beras. Itu yang akan mewujudkan bubur nanti. Bubur yang sangat-sangat bubur yang orang kata dia tak nak baby kata pun boleh makan. Yes, baby pun boleh makan. Menarik. Okey, apa lagi antara bahan-bahan lain? Kalau tadi kita nampak ada udang kat situ, ada ayam, daging, cendawan pun ada. Saya boleh cakap ini adalah agak apa orang kata menyihatkan juga, bubur kesihatan. Yes, actually boleh katakan healthy food jugalah sebab dia ada udang, ada ayam, lepas tu dia ada daging, lepas tu dia penuh dengan sayuran. Saya tak sabar. Apa kata kita tunjuk saja demo untuk mereka di rumah tu untuk lebih tahu lagi macam mana kita nak hasilkan bubur pedas Sarawak ni. Okey, kita masukkan minyak. Okey.
Di hadapan Nazar. Api sedang-sedang saja? Yes. Okay. Kalau macam ni untuk satu keluarga boleh lah ni Puan Norish? Boleh. Okey, yang ni pula yang kita dah blend bawang merah dengan bawang putih. Baik. Okey, actually bawang merah dengan bawang putih ni hanya untuk kita tumis saja. Sebab dalam bumbu ni kan kita dah ada bawang tadi kan. Nak ada bawang sajalah untuk naikkan aromanya. Yes, betul. Kameraman saya jangan dekat sangat, risau. Okey. Dan kita dah masukkan bawangnya, kita tunggu sampai dia melegak dan juga kita masukkanlah bahan-bahan ni. Jadi boleh pilih ataupun kita memang sekali semua. Actually kita masukkan benda yang nak kena empuk dulu. Contohnya daging, ayam kan. Udang kemudian. Ini tips ya. Untuk kita berasa sempurnalah masakan kita tu. Tapi kalau kita melihat kepada hasilnya, boleh saya tunjuk hasilnya? Boleh. Sebab kalau kita tengok bubur pedas Sarawak ini, dia agak kekuning-kuningan sikit dan juga dia punya teksturnya memang rasa macam itu dia. Nampak? Sebab dia ada kunyit kan? Sebab tu dia kuning. Dia memang kuning dengan kunyit. Tak ada warna ke apa. Okey, ini lagi satu soalan saya. Kalau bubur ni, kalau di sini makannya malam-malam. Mungkin kalau tengah sakit dan sebagainya. Tapi bubur Sarawak ni bila waktu makannya sebenarnya? Sebenarnya bubur Sarawak ni kita makan semasa berbuka puasa. Ini sebenarnya menu orang kata Ramadan. Menu special Ramadan. Yes. Saya pun tak pernah rasa Puan Norish. Mungkin kita boleh rasa kejap lagi. Maknanya untuk kita ada pemakanan yang sihat dan juga tak adalah terlalu orang kata kita punya perut tu penuh masa kita berbuka kan. Okey, dan kita nak masukkan air. Belum. Air ni kita kena bancuh ni sementara kita nak masukkan daging tu kan. Actually yang ni kita kena rendam sebenarnya. Berapa lama tu? Dia punya bumbu ni at least dalam setengah jam sebelum kita start masak tu kita dah kena rendam dia dengan air. Nak bagi beras tu kembang sikit. Maksudnya setengah dalam half an hour lah. Okey, bila dia nampak macam dia seperti tu baru kita campurkan dengan bawang. Yes. Okey, so sekarang saya masukkan ni lah daging. Masukkan daging. Dia sedikit-sedikit je lah bahan-bahan dia kan untuk kita ada rasa. Okey, masukkan ayam. Wow, ini seronok sebab apa dia semua ada dalam tu. Kita boleh cakap bubur bukan bubur berlauk yang selalu diasingkan, dia dah sekalikan untuk satu hidangan. Okey, ada sayur juga kat sini. Boleh pilih lah kalau kita nak sayur lain pun boleh juga. Boleh. Apa sayur saja? lain boleh apa saja ikut selera kita. Tapi kalau ikutkan yang ni pun dah mencukupi. Kalau macam misal kata saya nak masukkan ikan bilis yang ditumbuk, tak ada masalah. Ikan bilis pun boleh. Actually ada lagi satu resepi daripada Sarawak yang kita orang akan masukkan dalam bubur pedas ialah kulit sapi. Wow, ini luar biasa. Kalau contohnya kulit sapi tu dia akan proses dululah. Dia proses. Puan Norish tak bawa kau tak sebenarnya rasa. Memang susah nak dapat. Itulah dia. Dia eksklusif sikit lah. Okey, Puan Norish, boleh kongsikan di mana agaknya mereka boleh nak tahu tips ke ataupun nak rasa juga antara bubur pedas Sarawak ni? Okey, so far saya tak jual di kedai sebab bubur ni just limited untuk orang-orang yang pandai makan je. Tapi kalau macam contohnya saya open order, okey, bila orang order baru kita buat. Okey. By request lah ni? By request, yes. Betul. Ini memang istimewa lah. Okey, di mana agaknya mereka boleh nak berhubung di Instagram ke? Di IG, di Facebook and lagi satu saya ada kedai di Keramat Mall, UTC Keramat Mall, kedai Lapis on Digo. Apa lagi yang ada di sana? Actually saya punya main course ialah kek lapis. Pastilah asalnya kan? saya buat kek lapis Sarawak. Okey, tapi bila kita dah berkedai, so macam-macam kita boleh buat. So saya pun wujudkanlah makanan-makanan Sarawak, contohnya mi kolok, laksa Sarawak. Lepas tu saya ada buttermilk steam bun yang memang takkan terdapat di mana-mana. Buttermilk tu memang ada di kedai saya je. Mungkin orang-orang Sarawak rindukan masakan Sarawak, boleh terus ke Lapis on the go. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Norish Norisa Mahidin atas perkongsian berkenaan dengan menu bubur pedas Sarawak ni. Kejap lagi saya tak sabar nak rasa dengan Yana sekali. Apa pun, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, ada satu lagi menu untuk anda. Selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan terima kasih sebab masih setia bersama dengan kami untuk topik aneka menu bubur. Dan tanpa membuang masa lagi, Yana nak memperkenalkan tetamu kita yang seterusnya ini. Ada dua orang sahabat baik yang dah lama memulakan perniagaan mereka bersama-sama, iaitu Yana bersama dengan Encik Muhammad Nazri Abdul Rais dan Encik Muhammad Izal Bismi Muhammad Mustafa dari Bubur Padu Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kami, okey? Ambil bau dulu. Masya Allah, sedapnya. Okey, mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu, kenapa sebenarnya rakyat Malaysia khususnya memang suka bubur ayam ni? Okey, bubur ni sebenarnya adalah kira makanan yang sihat. Okey. Okey, dan senanglah kita nak
siapkan semua. Yang satu lagi dia punya bahan-bahan yang digunakan semua pun tak remeh, tak susah, remeh. Simple sahaja kan. Okey, sambil-sambil tu kan Encik Izzah mungkin boleh mulakan. Dan saya nak baca sikit komen kan daripada rakan kita kan. Yang dia kata Mastura Abdul Ghani, dia kata bubur memang kesukaan kami sekeluarga. Bila rasa tak sihat, bubur makanan utama. Sambal telur, sambal paru memang sedap. Jadi ini yang mungkin Encik Nazrin boleh kongsikan juga kan. Sebenarnya kan kalau nak buat bubur ayam ni kan, apa antara padanan-padanan yang sesuai dimakan bersama? Okey, bubur ni ada orang lain dia punya bahan-bahan lain kata. Tapi bagi kami bubur sempoi, kami tekankan di sini ialah rasa bubur itu sendiri. Okey, rasa. Yang tu Encik itu tengah buat apa tu? Tengah masak sambal bilis garing. Sambal bilis garing. Antara menu favourite lah dalam menu bubur sempoi kami ni. Okey, apa sahaja yang ada dalam sambal bilis garing tu selain daripada sambal dan bilis? Itu saja. Dia punya sebab nama pun sempoi, jadi dia punya menu bahan-bahan pun sempoi je. Ada sambal bilis, ikan bilis garing, terletakkan dengan cili kering yang telah dikisar, digoreng dan kisar, dan juga bawang goreng. Itu sahaja? Itu saja dia punya bahan dia. Dan adakah sambal bilis garing ni juga antara gu terbaik untuk dimakan bersama dengan bubur ayam ni? Betul. Dia punya padanan dan juga dia punya matching dah lah kata orang. Digabungkan dengan ayam goreng. Memang itu banyak yang antara menu yang kami yang terkenal, yang ramai yang order. Memang itulah bubur special, ayam goreng, sambal bilis dan juga telur masin ataupun ayam goreng dengan sambal bilis. Okey, baik. Dan saya juga ada nampak ni ada serunding. Serunding daging, ya betul. Serunding daging, betul. Adakah serunding daging dan juga variasi serunding yang lain juga sebenarnya popular? Orang memang suka untuk dimakan bersama dengan ayam. Betul, ada yang suka dengan serunding daging, ada yang serunding ayam, serunding ikan. Tapi di tempat kami semua sediakan serunding daging saja. Sebab kami dah ada ayam goreng. Jadinya untuk daging kita sediakan dalam bentuk serunding. Okey, baik. Tapi ini memang specialty dari bubur padu sempoi ni adalah bubur ayam. Bubur ayam, ya saya. Ada tak orang request bubur daging ke ataupun dia nak bubur selain daripada yang menjadi kebiasaan? So far, diorang tengok menu kami dan diorang pilih by menu yang kami sediakan sajalah. Okey, baik. Dan inilah special menunya. Kalau lah saya nak rasa sekarang ni, yang mana satu patut saya rasa? Okey, kalau Cik nak rasa, kami sajakan bubur special. Okey, boleh saya makan? Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit juga. Dah berapa lama sebenarnya anda berdua memulakan perniagaan ni? Okey, kami sambil-sambil Okey, kami bermula daripada 2018. Dan kami bergerak mengenai food truck. Dan juga kami ada buka stall lah. Baik. Okey, setakat ni kami ada di 3 lokasi. Okey. Kat mana saja tu? Okey, di Bukit Gelanggang, Bukit Damansara, Jalan Gelanggang Bukit Damansara, di Jalan Tun Ahmad Fuad, TDI, dan juga yang ketiga di Menara KWSP di Kuasa Damansara. Masya Allah. Dan ini saya nak rasa ni, Abang Rizal yang tengah goreng tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tadi saya tertelan Elio dengar Abang cakap kan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bang, macam gini bang. Terima kasih banyak. Sempoi memang sangat-sangat sedap. Dan tadi Abang Nazrin dah kongsikan cawangan-cawangan yang ada. Ya, saya. Mungkin penonton semua nak tahu social media yang ada ke nak buat online, nak membeli secara online ke, bagaimana caranya? Okey, kalau siapa yang berminat, nak cuba, nak beli, boleh layari kami punya IG di Bubur Padu Sempoi. Atau satu lagi, Sempoi Food Truck. Ada 2 IG, Sempoi Food Truck, ya saya. Dan IG saja? IG saja buat setakat ni. Follow IG kami dan juga tengok kami punya update lah. Di lokasi mana, masa dan tempat. Okey, baik abang. Abang tolong saya bang. Ya, saya. Tolong. Saya tak boleh stop. Saya tak boleh stop makan ni. Bahaya ni. Okey, baik. Tadi saya dah janjikan nak dengar pendapat orang ramai tentang bubur kegemaran mereka. Ini baru kita boleh dengar pendapat mereka. Jom kita dengar pendapat orang ramai tentang bubur kegemaran mereka. Kalau saya, yang ni bang. Memang sedap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Abang Rizal. Terima kasih banyak. Jom kita saksikan. Ada bubur yang you suka? Bubur belauk dengan bubur lambuk lah. Dia kata apa, macam makan nasi tapi yang berkuah. So dia macam cair-cair sikit kan. So saya punya ni lah, saya punya selera saya lah. Orang lain saya tak tahu. Okey, saya suka bubur berlauk sebab macam adalah lauk tu best lah sikit berbanding bubur kosong. Apa je lah. Antara lauk-lauk yang lauk dalam bubur yang akak suka? Telur,
paru, ikan bilis petai. Tu je lah. Bubur lambuk tak suka? Bubur lambuk kurang. Tak suka. Oh, kenapa saya suka yang lauk hidang? Sebab ada variety. Sometimes kita nak lauk, hari ni dah rasa nak makan kosong, besok tu nak makan yang sambal-sambal, besok tu nak kering. So at least bila hidang ni kita ada pilihan lah. Lauk antara favourite apa? Sambal. Lepas tu kalau nak cukupkan dia punya tu masih ada telur masin, ikan bilis dan sambal lah. Tu cukup. Itu dia antara pelbagai pendapat orang ramai berkenaan dengan cita rasa masing-masing berkenaan dengan bubur lauk ni. Ini adalah session yang terakhir yang mana kita nak bawakan satu kelainan sedikit berkenaan dengan bubur lauk. Kita nak bawakan bubur berlauk lamb black pepper dengan cendawan shiitake. Wow, difusionkan menjadi satu hidangan yang sangat-sangat istimewa, dan kita bersama dengan Puan Nur Suliana Udaman alias Ali dan juga abang beliau. Kita bersama dengan Encik Jasmine. Okey, Ana, hari ni kita nak kongsikan antara kelainan sikit bubur lauk ni. Dia ada elemen lamb juga di situ. Mana Ana dapat sebenarnya ilham untuk menghasilkan kelainan ni? Okey, sebab kita mulakan dengan bubur. Jom sama-sama kita boleh kita masak. Kita dah tunjuk resepi lamb black pepper. Okey. Shiitake mushroom. Alright, kita nak masukkan minyak terlebih dahulu. Okey, kita berbalik kepada soalan kita. Okey, mulanya kita mulakan penyagaan bubur ni dengan bubur dengan sambal kentang je. Okey. Dengan ikan bilis. Lepas tu bila dah makan tahun, customer akan order yang kentang je. So kita rasa macam customer takut dia orang bosan asyik lauk yang sama, so kita cari kelainan. So kita pergi basah sambil troli tu kita nampak kita nampak shredded beef. Okey, datang idea. Nampak sos teriyaki. Okey, kita buat beef teriyaki. Lepas tu kita nampak shredded lamb. Kita datang idea, kita buat lamb ni, kita buat black pepper. Okey, itu menerusi eksperimen lah orang kata. Kita balik rumah, kita reka sendiri lauk dia, kita cuba, boleh ngam, jual. Memang mendapat sambutan. Alhamdulillah. Sebab dia adalah kelainan kan, sebab apa kita membawakan ada cendawan shiitake, lepas tu kita ada bawa kepedas-pedasan black pepper juga tu kan. Dan kita nak tahu juga penghasilan. Ini macam by request kalau macam sekiranya orang baru nak order ataupun orang nak buat pesanan, baru kita masak. Okey, sebelum ni saya buat dari rumah by delivery, so memang by permintaan. Hari awal customer akan order dia nak buat apa, so esok kita kesiapkan beberapa order yang diorang dah order siap-siap tu. So sekarang kita dah buka kedai, memang stok tu ada everyday lah. Semua lauknya akan ada. Semua daripada ada pagi sampai malam. Baik, daripada pagi sampai malam berapa agaknya lauk untuk bubur berlauk tu? Nampak macam pantun kan? Lauknya ada 9 jenis. 9 jenis. Basic ni kita ada 5. Ada ikan bilis. Kita dapatlah bawang daun bawang, bawang goreng, ikan bilis, cili padi dan lobak hancur. Lepas tu kita ada lauk. Ini kita punya signature kentang. Semua lauk set bubur kita ada memang disediakan. Ini sambal paru. Ayam pedas, shredded chicken tapi pedas. Yang tak pedas pun kita ada untuk non spicy range. And then kita ada beef teriyaki dengan meatball. Ni memang set beef teriyaki dengan meatball teriyaki. And then kita ada set seafood, udang cili bawang putih dengan crab stick. Yes. Dan satu lagi kita ada lamb black pepper. Okey, kalau lah sekiranya saya macam hari ni saya nak ambil 3 lauk, boleh ke? Boleh custom sendiri. Ambil tunjuk je lauk apa, macam kita buat counter Subway kat kedai tu. Itu menarik sebenarnya. Sebab apa, cita rasa pelanggan ni masing-masing. Jadi kalau hari ni kita rasa macam nak tukar selera, kita boleh pilih. Banyak aneka yang disediakan. Okey, dah sampai mana dah tu Abang Jasmine? Sekarang ni kita masukkan sos black pepper. Kalau rasa macam nak lebih pedas tu kita tambah lagi banyak. Boleh. Okey, dan selalunya kalau kita nak menyediakan bubur tu pun ada dia punya tips juga. Mungkin anda boleh kongsikan juga. Kita tengok ni lebih kurang macam bubur lambuk je saya tengok. Dia sama tapi dia tak serupa. Bukan dia. Okey, apa agaknya di dalam ni kalau kita tengok memang nampak macam menyelerakan lah. Okey, kita punya kelainan adalah bubur kita ada santan. Bubur ada santan?
Sebab apa tu Ana? Resepi arwah mak. Okey. Memang dia letak untuk bagi dia berlemak. Kalau dah cakap pasal santan tu saya ingat macam biasa-biasa. Tapi kalau santan saya kena rasa. Kena. Nak rasa juga. Sebab okey, kalau dia cakap kita letakkan santan tu, macam mana untuk kita nak kekalkan dia untuk dia rasa yang tahan lama? Betul. So, kita kena masak tu memang lama lah. Santan tu letak daripada awal. So bila masak lama tu, santan tu memang dah masak lah. Wow. Saya tak tahu bau yang ini ke bau yang sana memanggil-manggil. Bau lemon pepper. Dua-dua sebenarnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa dulu ya. Okey. Dia sedap kalau makan tak ada orang kacau. Tapi sebab kena bekerja ni kita ambil sikit dulu. Okey, sebenarnya memang rasa sedap. Dia macam bubur lambuk sedikit lah. Ada 10% of it, tapi dia lebih rasa lemak-lemak kan. Ini belum campur lauk lagi Ana. Bubur itself pun kita ada 10 rempah yang kita masuk ke dalam bubur ni, bukan bubur kosong. Okey. Dulu arwah mak masak, dia tak jual tau. Dia bagi hidang untuk orang datang. So bila saudara macam tak sihat ke apa, mesti minta mak masakkan. Sebab bila orang tak sihat, dia nak cari bubur. Betul. Tapi kalau bubur tu plain, tak selera tak bukan ni. So dia cari bubur yang rasa strong bagi ada selera. Tapi maksudnya ini turun-temurunnya resepi. Ya, betul. Maksudnya ini kekuatan nak kira kalau demam ke apa nak bubur. Siapa nama mak? Kak Yah. Kak Yah, anak bubur Kak Yah. Sihat teruskan. Kak Yah kalau buatkan bubur penuh dengan kasih sayang. Ya, betul. Okey, Ana, di hujung mungkin boleh kongsikan juga di mana mereka boleh jengah-jengah dan juga boleh dapatkan tips daripada bubur Ana ni. Okey, customer yang nak cuba boleh tengok kita punya Instagram Dapur Ana. Okey. And then kalau nak rasa makan kat kedai, nak pilih sendiri lauk, boleh datang ke 3rd Avenue Cyberjaya. Di Cyberjaya. Okey, Cik Jasmine, berapa lama lagi nak siap tu? Last. Okey, ini last. Lepas tu kita dah boleh rasa-rasa dah. Tapi kalau wow, nampak? Itu yang membuatkan dia lebih sedap sebenarnya. Boleh tak kena sendiri. Janganlah ya, hati-hati. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan dan juga kita akan rasa jugalah apa keistimewaan daripada bubur istimewa Ana ni. Tapi saya nak bacakan kita punya komen-komen, boleh ke? Ini daripada menarik. Ini daripada Raziah Z. Assalamualaikum. Selamat tengah hari wanita hari ini. Waalaikumsalam Puan Raziah. Salam sejahtera buat pengacara. Saya suka sangat bubur nasi. Tapi sebelum masak mesti potong bawang merah putih, bawang merah, bawang putih, halia dan digoreng dulu. Lepas tu masuk dalam bubur, dimasak. Mesti ada sambal goreng kering, ikan bilis goreng sedap sangat. Saya baca pun saya jadi lapar sebenarnya. Okey, lagi satu daripada Mastura Abdul Ghani. Assalamualaikum. Bubur memang kesukaan kami sekeluarga. Bila rasa tak sihat, bubur makanan utama. Saya setuju. Dan sambal telur, sambal paru memang sedap. Menu hari ini sedap-sedap semuanya. Betul. Ini tadi Ana dah baca sebenarnya kan? Tak apa, saya baca lagi satu. Ini daripada penonton istimewa kita. Daripada Dutch Lady Girl Macdeck. Kalau dekat Kelantan, bubur nasi ni dipanggil nasi air. Di Kelantan, nasi air berlauk memang syok. Bubur nasi berlauk, ikan masin air asam, sotong kering air asam, kerabu, sayur. Datang Kelantan jangan terlepas untuk mencuba. Saya memang kena cuba sebab saya baru pertama kali dengar yang mana lauk-lauk yang disediakan tu dimakan dengan bubur. Agak ada kelainan juga. Pernah rasa Ana? Bubur belum lagi. Jadi mungkin kita akan bawakan satu hari nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada Ana dan juga Encik Jasmine atas perkongsian hari ini. Kita nak rasa selepas ini. Boleh. Kita nanti rehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih bersama kami di Wanita hari ini dan mungkin ada yang sebelum ni tak suka makan bubur, sekarang dah jadi fan bubur lepas tengok siaran Wanita hari ini. Ini saya nak share juga salah satu komen oleh rakan kita di Facebook, iaitu Afina Lia. Dia kata, saya dulu bukan penggemar bubur, tapi bila kawan-kawan ada bagi bubur, saya rasa dan saya makan sedapnya nikmat bubur sekarang. Semua bubur boleh dikatakan saya dah suka. Inilah dia, tak kenal maka tak cinta. Betul. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada tetamu-tetamu kita. Kita bersama dengan Dapur Ana, Cik Jasmine dan juga Puan Ana. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan Wanita hari ini. Dan juga kita bersama dengan bubur padu Sempoy. Memang Sempoy. Tadi awak dah rasa sedap Dah, saya tak nak letak awak. Tak nak letak. Okey, kejap kita sambung. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita bersama dengan Lapis on the go. Kak Norish kita.
Kak Nuris tadi saya dah tapau satu okey. Dan banyak lagi sebenarnya perkongsian hari ini yang sebenarnya kita boleh ambil dan juga menjadikan inisiatif dan juga kita nak terus ke sana untuk mendapat lebih banyak lagi inspirasi. Kita ada dessert juga, kita ada bubur berlauk yang mana dia punya signature dia adalah sambal telur puyuh. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucap bubur nasi berlauk. Siapa nak dapatkan tadi kita dah kongsikan. Awak tinggalkan saya. Tak, saya nak cakap terima kasih juga kepada Chef Asma dan Saji. Okay. Terima kasih Chef Asma. Yang kongsi dengan kita Red Ruby punya menu pada hari ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami dan juga yang tak henti-henti menghantarkan komen anda. Ya, dan esok seperti biasa kita akan kembali dengan satu lagi topik yang cukup-cukup penting untuk kita semua dalam era kehidupan kita sekarang ni berkenaan dengan keluarga sandwich. Mungkin agak asing sedikit bila kita dengar tentang terma keluarga sandwich ni sebab saya sendiri pun tidak begitu pasti apakah itu keluarga sandwich. Jadi kepada anda yang kalau sama macam Yana tak tahu apakah itu keluarga sandwich, jangan lupa untuk bersama dengan kami esok kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik keluarga sandwich. Ya, banyak perkongsian bersama rakan-rakan kami yang lain. Terima kasih untuk perhatian anda 1 jam bersama kami untuk hari Selasa ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Terus jaga diri anda. Terus kekal bersama kami di Wanita Hari ini. Assalamualaikum. Bye. Stay safe semua. Bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.